Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat hari Khamis. Untuk video sesi kali ini, SMK ada dua persoalan yang dilontarkan pada SMK. Yang pertama, bab baka. Yang kedua, bab beban untuk breathing. Okey, pergi bab baka dulu. Soalan berkenaan baka ialah baka apa yang terbaik dan baka apa yang ada. Okey, untuk sahabat-sahabat SMK, sebenarnya kalau cerita pasal baka ni lah, kebanyakan baka-baka yang ada ayam sama lah, terutama sekali di Semenanjung. Baka-baka tu semua datang je daripada ayam-ayam juara. Sebab kalau ayam-ayam juara ni, kena ingat, setiap ayam juara di pertandingan ayam serama sebelum Covid ni lah, tidak akan ada satu baka yang kekal untuk jadi juara setiap di tempat. Contohlah macam kita kata, tempoh setahun ada 10 pertandingan besar. 10 pertandingan ni, ataupun tak kira lah besar kecil pertandingan, kira kita katalah kita ambil kecil sekali, kita kata dalam tempoh setahun ada 24 pertandingan. Kita kata gitulah, kita ambil sebulan 2 kali. Tidak ada setiap pertandingan tu dimonopoli oleh satu ayam. Maksudnya tidak ada ayam yang juara daripada bulan pertama sampai bulan 12 tu ayam yang sama. Mesti bertukar-tukar. Itu satu. Poin yang kedua yang kena ingat, ayam yang juara-juara ni biasanya bila dia juara, orang akan cari anak ayam juara ni. Bukan kata tahun lepas ataupun tahun sebelumnya, bertahun-tahun dah begitu dah cerita dia. Jadi apabila begitu, setiap kali yang juara, tak kira, saya tak nak sebut baka apa. Jadi bagi tahu macam gitu, dia punya konsep dulu, konsep dan idea. Saya bagi tahu. Apabila ayam yang juara di pertandingan lepas, dicari anak-anak ni dan diberi, kita kata tu baka apa. Contoh macam setiap breeder, semua akan mencari anak-anak juara, termasuk saya lah. So kita kata macam mana tu, bermaknanya anak ayam serama tu baka apa. Tapi biasanya baka ni orang akan letak kepada nama ayam yang juara tu lah, sebab nak ambil dia punya kemasyuran tu kan, ataupun famousnya ayam tu, dia ambil macam tu. Jadi kita kata ayam tu baka apa yang terbaik. Bagi saya lah, yang saya fikir sendiri, ayam-ayam yang ada di reban-reban yang kita kata lebih breed ni, kebanyakannya adalah anak-anak ayam kepada ayam yang juara. Itu kebanyakannya lah. Jadi bakanya adalah baka-baka yang terbaik yang ada di Malaysia. Itu pendapat SMK lah. Jadi kalau kita kata baka apa tu, nama apa tu, bagi SMK tak ambil kira. Sebab ayam serama yang ada di Malaysia adalah antara anak-anak daripada baka-baka juara, ataupun kita kata anak-anak daripada ayam-ayam juara. Dulu-dulu, kita SMK pergi balik sikit. Dulu-dulu orang tak sebut baka ayam, orang sebut tapi lama ni lah, bukan kita 2-3 tahun ni, lama ni, berpuluh tahun ni cerita ni. Kalau dulu kita nak beli ayam, contoh kita kata ayam, seekor ayam lah, kita nak beli seekor ayam, nak cari ayam yang cantik apa semua tu, kita akan cari bukan baka ayam dulu, orang tak sebut baka ayam, orang sebut reban. Maknanya reban siapa. Dulu ada banyak famous lah, reban siapa, nama-nama sekian-sekian, kita pergi reban. Kalau orang tanya kita, ayam ni ayam mana? Ayam reban sekian-sekian-sekian. Tapi sekarang kalau kita tanya ayam ni ayam mana ni? Oh, ni baka A, baka B, baka C. Kenapa dia bagi baka? Kerana mengambil nama ayam yang juara tadi, itu bagi baka. Kadang-kadang ada juga yang bagi nama baka tu sendirilah, sendiri, baka tu sendiri. Ayam tak juara tapi dia bagi nama baka. Ada juga. Tetapi kebanyakannya memang meletakkan istilah baka tu adalah daripada asal usul ayam yang pernah juara, terutama sekali best of the best lah. Itu untuk kita kata baka tadi lah. Sebab tu bagi SMK, ayam di Malaysia ni lah adalah ayam-ayam yang terbaik. Cuma tengok je lah, sebab ayam sama ni bila dia menetas, dia turun anak dan sebagainya tu, tak semua anaknya tu kita kata cantik, ada yang belunjur dan sebagainya. Tetapi jangan silap, ayam yang belunjur ni, itu pengalaman SMK lah, biasanya kalau ayam belunjur ni lah yang paling
kita kata emas di dalam reban kita. Kalau orang yang faham ya, dia banyak apa nama sumbangan daripada segi breeding, daripada segi aksesorinya yang boleh diambil untuk kita guna pakai di dalam pertandingan untuk membantu adik-beradik yang lain yang kita kata ayam game ni kan. Dia pun ada kekurangan ayam game ni pun kan. Contohnya maksudnya bukan ditempang ke apa ke cacat, bukan. Maksudnya ekornya meluruh dan sebagainya. Jadi ekor ayam adik-beradik tu lah berwarna sama kan, saiz badan hampir sama, so aksesorinya hampir sama, so kita ambil lah yang belunjur tu. Lepas tu SMK, kalau ayam belunjur ni SMK sayang sebenarnya terutama untuk breeding lah. Tapi itu pulang pada orang. Okay, tu menjawab pada soalan baka tadi lah. So jawapan kalau kita kata secara ringkasnya, baka, ayam-ayam serama di Malaysia ni hasil daripada anak-anak juara. Sebab orang akan beli. Breeder-breeder yang kita kata terkenal atau breeder-breeder yang fanatik ni, dia akan mengejar ayam-ayam juara tu untuk dapat anak-anak ni. Belilah mahal. Termasuk SMK pun sendiri pun pernah beli urban dengan kawan SMK, beli anak-anak ayam game ni lah, ayam yang kita kata pernah menang dalam setahun 5-6 kali, 7-8 kali kan. So kita beli anak dia. Kita tak mampu nak beli dia. Beli dia kena loan koperasi bang. Jadi kita beli anak dia. Kita ambil, biasanya SMK akan beli sepasang lah. Biasanya kalau dengan kawan SMK, dia akan beli sepasang. Kalau boleh SMK dapat adik-beradik, walaupun orang kata ada benda tak baik lah apa semua, bagi SMK, awak tak cuba, awak tak tahu. Dah cuba baru awak tahu. Dia kira gitulah. Bagi SMK. Dan dia ni bagus untuk mengembangkan industri yang sama kita. Okey, soalan nombor 1 settle. Settle. Kita pergi soalan seterusnya, soalan yang kedua. Di mana ada yang buat reban ayam kan, kita selalu reban ayam kita, pintunya separuh ditutup, separuh dibuka kan. Macam biasalah standard reban SMK bersama. Dan ada sekarang ni orang buat reban yang kita kata pintunya terbuka habis. Terbuka habis pintunya, kira semua jaring je lah. Tak ada separuh dah. So ada pertanyaan pada soalan pada SMK mengenai reban ni macam mana yang terbaik. Okey, untuk breeding bagi SMK lah, nombor 1 kali tengok reban tuan dulu. Reban tuan-tuan, reban sahabat tengok dulu. Kenapa? Kalau reban tuan-tuan duduk di ruangan terbuka macam kapos, macam saya ni tertutup, dia ada dinding kiri kanan dan sebagainya, dia tertutup lah, angin tak masuk. Kalau angin masuk daripada depan, tapi daripada depan ni tidak ada pintu reban. So pintu reban di tepi, angin nak masuk pun dia tak masuk direct lah. Maksudnya dia tak masuk reban tu. Dia tak masuk gitu. Dia masuk belakang lah. Dia tak ada pintu reban yang menghadap begini untuk masuk ke dalam reban. Tak ada. Ke dalam almari reban tu. Tak ada. So boleh pakai reban terbuka, almari terbuka, tak ada masalah. Pintu terbuka tu buka habis macam saga kucing tu boleh, tak ada masalah. Tetapi dengan syarat satu, yang paling kritikal lah, pastikan ayam anda tidak terkena angin yang direct. Sebab tu kita guna separuh tu, tutup dengan kain separuh ke, ataupun kita kata kalau sangkar saga kucing, tutup separuh, supaya nak mengelakkan angin tu daripada angin sejuk tu direct masuk ke reban. Kita tak mahu. Tapi kalau reban bertutup macam gini, kalau nak ditukar kepada almari di dalamnya jenis yang kita terbuka, open, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma jaga satu lah, kehadiran si nyamuk-nyamuk lah. Nanti banyak pula yang kena puru. Benda-benda macam itu lah. So bagi SMK, almari boleh open, boleh separuh, tertutup tu boleh, tak ada masalah. Tapi tengok reban anda. Tengok kondisi reban anda dahulu. Sebab benda-benda macam ini kita kata nampak simple, tetapi dia akan memberi impact kepada ayam serama anda. Sebab bila ayam serama ni stres ataupun terganggu dia punya, kena ingatlah bila angin sejuk apa semua ni, terutama selalu musim hujan kan, dia akan mengganggu pada proses breeding, akan menyebabkan ayam demam dan sebagainya, ayam tak nak makan, masalah jadi berak kapur, berak hijau, macam-macam lah. Benda-benda macam itu kena lah. Okey, menjawab kepada dua soalan tu lah. Okey, itu sajalah daripada SMK. Untuk soalan pada minggu ni yang kita terima minggu ni lah. Ada lagi beberapa soalan, contohnya soalan macam lempar sayap apa semua tu, rasanya tu SMK dah jawab dah. So kawan-kawan tengok video yang lepas-lepas ni lah. Kita
kalau boleh tak nak jawab benda yang sama, kalau boleh kita nak jawab benda yang baru lah. Okay, itu saja dari SMK. Cuma untuk sikit preview lah, mungkin hujung minggu ni SMK akan buat satu video khas untuk kita kata kotak ayam game. Sebab ada yang bertanya SMK tentang kotak ayam game berapa panjang lah, nak cakap macam itu susah sikit. Nanti kita bagi contoh lah, kita buat video supaya senang kan. Untuk kita ni, sebab kena ingat secara asasnya untuk ayam serama duduk dalam kotak bateri tu tak ada masalah, sebab saiz dan rupa ayam tu lah memudahkan, membolehkan dia duduk di saiz ni tu. Tapi kita tengok nanti lah macam mana kotak ayam game tu. Terima kasih daripada SMK. Assalamualaikum. Salam selamat mania.